Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And also very good morning to all of you. Hi everyone. So I hope all of you berada dalam keadaan yang good health, ya, sehat. Kamu tidak ada sebarang masalah kesihatan. Sekarang ini adalah masa yang genting. Kita hanya mempunyai 3-4 minggu lagi untuk menghadapi PSPM yang kedua. Jadi kekal untuk jaga kesihatan, bersenam, buat senaman ringan, cukupkan tidur dengan baik, dan walaupun cukup tidur tapi kuat ingatan, ya semua. Baik, hari ini pelajar kita akan masuk perkara yang kedua berkaitan dengan transportation of plant, melibatkan transportation of water. Kita nak bincang tentang bagaimana transportation of water and mineral berlaku melibatkan perkara yang kedua, iaitu transport of water and mineral into the xylem. Masih ingat lagi pelajar, ya? Pada pelajaran yang lepas kita bincang tentang absorption of water and mineral into the root hair. Air masuk ke dalam root hair, dan apa yang kita bincangkan pada akhirnya dia akan wujudkan potential gradient. Potential gradient yang wujud antara root hair dan xylem vessel. So di sini adalah high water potential, di sini adalah low water potential. So pergerakan air akan berlaku daripada root hair menuju ke xylem. Jadi bagaimana pergerakan air ke xylem? So bagaimana pergerakan air ke xylem? So transportation of water and mineral into the xylem kita akan belajar pada waktu ini. Baik. Apabila kita belajar pada pelajaran yang lepas, maka kita faham bahawa wujudnya potential gradient. Oleh yang demikian, water and mineral ion transport down. The word there, transport down. Bergerak menurun. Menurun apa? Transport down the potential gradient to the xylem via cortex. Dia akan bergerak melalui sepanjang cortex. So kamu akan nampak, ya, pergerakan air dan mineral ini akan bergerak sepanjang cortex. So ini cortex. Highlight perkataan cortex. Cortex melibatkan beberapa sel selepas epidermis. Selepas epidermis ada 1, 2, 3. Contoh 3, 4 sel, ya, yang akan dilalui oleh air dan juga mineral. So water and mineral transport down potential gradient to the xylem via cortex. Sepanjang pergerakan air sepanjang cortex itu, the transportation of water and mineral ion along the cortex is occur via 3 pathway. Ada 3 pathway bagaimana air dan mineral ini akan bergerak. Pathway yang pertama dinamakan sebagai apoplast. Pathway yang kedua dinamakan sebagai simplast. Dan pathway yang ketiga dinamakan sebagai vacuola. Saya ikut susunan ranking. Kebanyakan, most of the water and mineral akan transport via apoplast pathway. Apoplast pathway ni adalah pergerakan air dan mineral that diffuse along the cortex through matrix of wall. Dia akan lalu sepanjang cell wall, dan juga extracellular matrix. Highlight perkataan wall, highlight perkataan extracellular matrix. Bagaimana pergerakan ini berlaku? Mari kita tengok. Pergerakan air dan mineral mengikut apoplastic pathway, apoplastic route ni, akan berlaku dengan satu cara saja, dengan beberapa cara. Yang pertama mengikut cell wall dia. So kamu akan nampak, ya, dia akan bergerak melalui wall, through a matrix of wall, ataupun extracellular matrix. Dia akan bergerak warna merah ni. Yang kedua adalah symplastic pathway. Symplastic pathway ni adalah movement of water and mineral along cytoplasm of the cell to cell by plasmodesmata. So symplastic pathway ni highlight perkataan cytoplasm. So macam mana kita tengok symplastic pathway? So symplastic pathway ni adalah berwarna biru. So air akan masuk ke dalam cytoplasm dan akan bergerak sepanjang cytoplasm antara satu sel dan sel yang berikutnya melalui plasmodesmata. So ini plasmodesmata, 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 sehinggalah dia masuk ke dalam xylem.
Dan yang ketiga adalah secara vacuolar pathway yang tidak ditunjukkan di sini. Nanti kita akan tengok macam mana. So vacuolar pathway ni adalah pergerakan air juga melalui cytoplasm namun disimpan seketika dalam vakuum. Baik. Selepas pergerakan air melalui cortex, dia akan jumpa endodermis. Mana endodermis? So ini labeling saya endodermis. Daripada root hair. So wujudnya potential gradient. So dia akan bergerak sepanjang cortex. Melalui cortex ada dua cara. Yang pertama melalui cell wall. Okey. Yang kedua adalah melalui cytoplasm. Sekiranya air disimpan seketika, kita panggil dia sebagai vacuolar. So ini adalah kaedah A, kita panggil apoplast. Ini adalah kaedah B, kita panggil simplast. Dan sekiranya air disimpan dalam vakuum seketika, kita panggil vacuolar. So sehinggalah dia jumpa kawasan endodermis. This is region of endodermis. At the endodermis, the pathway of water and mineral is prevented. The pathway of water and mineral ion by apoplast is prevented by Casparian strip. So kita kena faham berikutnya. Dekat kawasan endodermis ni, pergerakan air melalui apoplast is prevent by the Casparian strip. Mari kita tengok apakah itu Casparian strip. So Casparian strip adalah kawasan yang berada dalam wall ini, warna hitam ni. Ini kita panggil sebagai Casparian strip. Casparian strip ni adalah satu struktur yang dibina daripada suberin, made by suberin. Highlight pakai kata suberin. So suberin is a waxy material, struktur yang berlilin, mempunyai sifat impermeable to the water. So dia tak larut pada air. Mengikut diagram penting ini, pergerakan secara apoplast berwarna merah akan bergerak sepanjang wall, jumpa Casparian strip. So this is Casparian strip. Dan pergerakan secara apoplast akan dihalang oleh Casparian strip. Olehnya demikian, pathway of water and mineral ion by apoplast pathway will diffuse into cytoplasm. Highlight apoplast pathway dan highlight perkataan diffuse into cytoplasm. Dan dia akan continue by the symplastic pathway. Selepas endodermis, pergerakan secara apoplast tadi itu akan dihalang oleh Casparian strip. Olehnya demikian, pergerakan secara apoplast akan diffuse ke dalam cytoplasm dan dia akan sambung secara symplastic pathway. Dari selepas kawasan endodermis, semuanya adalah secara symplastic pathway. Mari kita tengok macam mana cara kita nak buat diagram tu. Selepas kawasan endodermis ini, apoplast pathway akan masuk ke dalam cytoplasm dan dia akan sambung secara symplastic pathway. The mineral discharge into the xylem by active and passive transport. Highlight mineral. The mineral discharge into the xylem. Highlight pada xylem. Masuk ke dalam xylem secara active dan passive transport. Mineral masuk dulu. Apabila mineral discharge into the xylem, kawasan xylem akan jadi pekat. They have low water potential. Jadi, water diffuse into the xylem from the high water potential to the low water potential. So, jadi akhirnya kesemua masuk ke dalam xylem. Highlight water, highlight xylem. Highlight mineral, highlight xylem. So, faham ya kat sini ya. So, ini yang apa kita belajar tentang pergerakan air masuk ke dalam xylem. Kita ulang balik pelajaran kita. Pergerakan air dan mineral masuk ke dalam xylem akan berlaku apabila perbezaan water potential. The water potential at the root hair is high. Water potential at the xylem is low. So that water and mineral akan diffuse along the cortex untuk pergi ke xylem. Pergerakan air secara melalui cortex ada 3 cara. Yang pertama melalui cell wall. Dan pergerakan melalui cell wall dan extracellular matrix ini adalah secara apoplast.
Yang kedua melalui cytoplasm from one cell to another cell by plasmodesmata. Ini dipanggil sebagai symplastic pathway. Namun, pergerakan sepanjang korteks ini berlaku dengan lancar sehinggalah dia jumpa endodermis. Dekat endodermis ada satu struktur penting kita panggil Casparian strip. Casparian strip ni dibina daripada suberin dan sifatnya adalah waterproof, impermeable to the water. Jadi pergerakan secara apoplas akan dihalang. Jadi apabila dia bergerak secara apoplasnya ini dihalang, apoplas kena cari jalan alternatif. Apoplastic pathway akan masuk ke dalam cytoplasm dan continue dia pathway by symplas. So selepas Casparian strip, semua selepas itu adalah symplastic pathway. Untuk masuk ke dalam xylem, mineral masuk dulu. Mineral akan masuk ke dalam xylem melalui active transport ataupun passive transport. Mineral ion yang banyak dalam xylem menyebabkan water potential menjadi rendah. Oleh demikian, barulah air pula akan masuk secara diffusion by osmosis. So itu saja pelajaran kita berkaitan dengan pergerakan air masuk ke dalam xylem. Kita akan sambung pelajaran kita dengan bincangkan tentang transport of xylem sap via the xylem pada pelajaran selepas ini. So bye semua.